Hai, hari ini kita akan belajar satu tajuk yang baru, iaitu tajuk mengukur. Minggu lepas kita dah belajar tentang kemahiran memerhati dan juga kemahiran mengelas. Minggu ni ialah kemahiran yang baru, iaitu kemahiran mengukur. Sebelum cikgu pergi lebih lanjut, kita tengok dahulu apa itu maksud mengukur. Mengukur ialah kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Apa itu unit piawai? Unit piawai ialah unit yang standard yang boleh digunakan di seluruh negara dan diguna pakai di seluruh dunia. Unit yang standard maksudnya unit yang seragam. Kita tengok contoh alat berunit piawai. Contoh yang pertama ialah alat penimbang, penimbang berat dan juga penimbang digital. Alat-alat ini digunakan untuk mengukur jisim dan unit yang digunakan ialah kilogram dan juga gram. Unit inilah yang cikgu maksudkan sebagai unit piawai. Walaupun awak pergi ke negara mana pun, semua orang akan mengenal unit kilogram dan gram. Seterusnya ialah pembaris dan tas pengukur. Alat-alat ini digunakan untuk mengukur panjang. Unit piawai yang digunakan ialah kilometer, meter, sentimeter, milimeter dan juga inci. Seterusnya jam randik. Jam randik yang cikgu tunjukkan di sini ada dua. Satu yang analog dan lagi satu digital. Seterusnya ialah jam tangan dan jam dinding. Jam-jam ini dan alat-alat ini digunakan untuk mengikat masa. Unit piawai yang digunakan ialah saat, minit dan jam. Awak pergi ke mana pun, semua orang akan guna saat, minit dan jam. Seterusnya, alat yang seterusnya ialah termometer dan pengikat suhu yang biasa awak nampak setiap kali awak masuk ke kedai. Alat ini pula digunakan untuk mengikat suhu. Dan unit piawai yang digunakan ialah darjah Celsius ataupun Fahrenheit. Dan seterusnya, cara mengukur panjang dengan betul. Berdasarkan pemerhatian cikgu tengok ramai yang selalu ukur objek dengan cara yang salah. Jadi dekat sini kita tengok beberapa kesalahan yang selalu murid-murid buat. Bila kita nak ukur objek, pastikan objek awak berada pada senggat sifar. Jangan awak letak objek awak pada hujung pembaris. Sebab di hujung pembaris tidak ada ukuran dan tidak ada senggatan untuk awak ukur. Jadi bila setiap kali awak ingin mengukur, pastikan objek awak diletak pada senggat sifar. Lepas tu awak tengok mata awak. Kedudukan mata mesti berada pada kedudukan yang lurus, yang tegak dan untuk awak mendapatkan ukuran yang tepat. Ukuran yang tepat hanya boleh didapati apabila awak melihat dengan kedudukan mata yang betul. Jangan ukur dan jangan tengok ukuran menggunakan kedudukan yang salah. Macam sebelah sini, ada dua kedudukan yang salah. Berdasarkan gambar ni, kita dapat tengok ukuran objek ini ialah 9 cm. Sekarang jom kita ukur panjang. Kita tengok ukuran yang pertama ialah pensel. Seperti yang awak tengok dalam gambar. Pensel ini diletakkan di senggat sifar. Dia tidak letakkan pada hujung pembaris ni. Sebab hujung pembaris, macam cikgu cakap tadi, tidak ada ukuran. Jadi, letakkan betul-betul pada senggat sifar dan tengok di belakang dia berapa ukuran yang awak dapat. Macam dekat sini, kita dapat tepat pada 13. Jadi ini ialah 13 cm. Seterusnya, kunci. Awak tengok kunci ni, berapa ukuran panjang kunci ini?
daripada sifar dan hujung sekali ialah 6. Jadi ukuran panjang bagi kunci ini ialah 6 cm. Seterusnya, sikat. Kita letak sikat betul-betul pada sengat sifar dan lihat pada hujung sikat ini berapa ukurannya. Kalau awak perhatikan, sikat ini ukuran dia lebih daripada 4 cm tetapi kurang daripada 5 cm. Jadi berapa ukuran sebenar bagi sikat ini? Untuk pengetahuan awak, terdapat 10 senggatan di antara nombor-nombor ini. Contoh, antara nombor 4 dan 5 ada 10 senggatan, 10 garisan dalam ni. Antara 5 dan 6 pun sama. Jadi dekat sini, setiap satu senggatan mewakili sifar perpuluhan 1. Okey? Jadi kita tengok dekat sini berapa senggatan yang terlibat. Sifar perpuluhan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ukuran bagi sikat ini ialah 4/6. Okey? Sebab dia berada pada senggat sifar perpuluhan 6. Okey? Seterusnya, kita tengok. Panjang sudu. Macam biasa, letakkan sudu pada senggat kosong, senggat sifar. Jangan letak pada hujung pembaris. Dan tengok hujung sudu ni berapa ukurannya. 5/3. Kalau kita tengok, dia berada pada senggat yang ke-3. Jadi 5/3 cm. Seterusnya ialah kotak. Kita tengok ukuran kotak ini berapa. Daripada sifar hingga ke 3 dan ada lebih lagi di sini. Jadi ini ialah senggatan yang ke-2. Jadi 3/2 cm. Seterusnya, berapakah panjang pensel ini? Kita tengok pensel ni. Berdasarkan gambar ini, katakanlah pembaris awak patah ataupun tidak ada nombor sifar dekat pembaris awak. Mungkin pembaris awak dah patah ataupun rosak. Jadi apa yang awak boleh buat ialah awak letakkan pensel pada mana-mana nombor yang ada. Contohnya dekat sini, cikgu pilih nombor 4. Cikgu letakkan dekat sini. Dan cikgu anggapkan 4 ini sebagai sifar. Memandangkan pembaris kita dah patah, jadi kita anggap nombor 4 ini sebagai sifar. 5 sebagai 1, 6 sebagai 2, 7 sebagai 3. Jadi jarak dari 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7 ialah 1 cm, 1 cm, 1 cm. Jadi panjang dari sifar ke 3 ialah 3 cm. Seterusnya, pernahkah anda terfikir bagaimana masyarakat zaman dahulu mengukur? Sekiranya zaman dahulu tidak ada pembaris, belum wujud lagi pembaris ataupun pita pengukur, bagaimana orang zaman dahulu mengukur? Orang zaman dahulu dia guna unit bukan piawai. Kalau piawai tadi cikgu cakap dia sebagai seragam, bukan piawai maksudnya tidak seragam dan tidak boleh diguna pakai di seluruh dunia sebab dia tidak sama. Jadi dekat sini orang zaman dahulu sebab dia tak ada alat untuk mengukur, jadi dia gunakan anggota badan. Tengok anggota badan yang pertama ialah jengkal. Jengkal ialah kita ukur dari hujung ibu jari sehingga hujung jari kelingking. Ini kita panggil sebagai satu jengkal. Seterusnya, depa. Dari hujung tangan kanan hingga hujung tangan kiri, kita buka macam ni, kita panggil sebagai satu depa. Seterusnya ialah hasta. Hasta mula dari hujung siku sampai hujung jari awak. Kita panggil sebagai hasta. Seterusnya, langkah. Langkah pun samalah.
macam kita melangkah semasa berjalan. Jadi kalau awak perhatikan di sini, setiap orang, setiap individu, dia ada saiz badan yang berbeza. Jadi, unit ini kita panggil sebagai unit bukan piawai sebab dia tidak sama. Setiap individu ukurannya berbeza. Okey? Setiap individu mempunyai saiz badan yang berbeza, langkah yang berbeza. Jadi, kita tak boleh guna unit ini sebagai unit piawai. Okey? Okey, ini juga antara contoh alat yang digunakan oleh orang zaman dahulu lah untuk mengukur masa dan untuk mengukur berat jisim. Seterusnya, unit bukan piawai yang seterusnya. Okey, yang ini pula ialah unit bukan piawai tetapi dia seragam. Contohnya kita guna klip kertas. Tapi klip kertas mesti sama saiz dan sama panjang. Baru kita boleh guna untuk mengukur, untuk dapatkan ukuran yang sama. Contoh yang kedua, pemadam, straw, blok, kayu ataupun tali pun boleh. Okey, mana-mana bahan atau alat yang mempunyai saiz dan panjang yang sama kita boleh guna sebagai bahan untuk mengukur sekiranya kita tidak ada pembaris. Okay, sekarang kita tengok banding beza antara unit piawai dan unit bukan piawai. Okey, unit piawai dia lebih seragam dan boleh digunakan di seluruh dunia. Dan dia juga lebih sistematik dan juga adil. Sebab kita guna ukuran yang sama dan memang digunakan di seluruh dunia. Manakala unit bukan piawai, macam tadilah jengkal, hasta, semua tu dia tidak seragam. Dan ukurannya berbeza bergantung pada saiz alat yang awak guna. Dan tidak boleh diguna pakai di seluruh dunia lah. Okey? Okey, boleh faham setakat ni? Okey. Okey, setakat ni saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap awak faham dan terima kasih atas perhatian anda. Jadi kita akan jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya.